minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita, mengekalkan kita dalam kesihatan dan juga merezekikan kita pada pagi ini untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita untuk episod pada kali ini, mudah-mudahan kita mendapat satu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Bertemu lagi kita di dalam edisi 21 Mac 2023 bersamaan 28 Sya'ban 1444 Hijrah dan insya-Allah lebih kurang 2 hari sahaja lagi kita akan bertemu dengan bulan yang paling dirindui, bulan yang paling dicintai oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, yakni penghulu segala bulan Ramadan Al-Mubarak. Allahumma ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Sidang penonton sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, kita membawakan topik-topik yang cukup penting untuk kita sama-sama pelajari dan insya-Allah pada pagi ini cukup suka saya kongsikan bila mana kita menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menyebut tentang perihal 2 ibadah ini, ibadah solat dan juga ibadah zakat. Kedua-dua ibadah ini saling berkait rapat dan sudah semestinya ada kepentingan di setiap ataupun di sebalik kedua-dua syariat ini, iaitu apa? Ibadah solat dan juga ibadah zakat. Dan sidang penonton sekalian, pada pagi ini kita akan sama-sama membincangkan topik berkaitan dengan fiqh zakat. Dan insya-Allah untuk menjawab setiap soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton sekalian, bersama dengan saya seorang yang faqih, seorang yang faqih pakar di dalam bab berkaitan dengan muamalat ini. Siapa lagi tidak lain tidak bukan kakanda saya yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurut makin slim sekarang Ustaz. Tak tahulah, saya duk rasa macam makin tembun. InsyaAllah bulan puasa nanti bertambah slim insyaAllah Ustaz kita. Jadi sedang sekalian, seperti biasa ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-88-1677 atau menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 insyaAllah. Jadi sebagai permulaannya untuk mukadimah Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan kepada kami serba sedikit tentang sejarah pensyariatan ibadah zakat Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wala tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kepada Allah Ta'ala dikurniakan kita kesihatan, kesempatan dan juga kelapangan masa untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Risau saya tadi Da'i sebut faqih, muamalat saya ni kecil, bilih sangat-sangat, tak tahu apa pun. Yang pentingnya moga-moga Allah SWT berikan kita kefahaman yang lebih baik dalam agama. Menyebut tentang soal zakat, bila kita bertanya tentang pensyariatan ataupun sejarah ibadah zakat ini, ia sebenarnya rutin ataupun terkait rapat dengan sejarah penciptaan manusia pertama di atas muka bumi, iaitulah Nabi Allah Adam alaihi salam.
dan kemudian peristiwa yang berlaku kepada dua anak Adam, iaitu peristiwa apabila kedua-dua mereka terlagah ataupun berkhilaf. Salah seorang, bukan kedua-dua, salah seorang lah, tak puas hati apabila ingin dijodohkan dengan pasangan berlawanan kelahiran, kan, cerita yang masyhur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dinukilkan di dalam Al-Quran, idh qarraba wadhkur fil kitabi, ceritakan tentang ibnai Adam bil haqq, tentang dua anak Adam yang dengan kebenaran. idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Walaupun ayat ni orang cerita selalunya bahagian kurban, tapi sebenarnya dia ada insight yang sangat penting untuk kita faham tentang soal dan kefarduan zakat. Apabila dua anak Adam alaihissalam ini memberikan kurban ataupun menyampaikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk salah seorangnya merupakan petani, salah seorang lagi penternak. Yang petani bawa gandum-gandum yang telah rosak ataupun tanaman-tanaman yang telah tak elok, yang penternak Habil bawa kibas yang sangat gemuk, yang sihat, yang berkualiti. Maka kalau kita perhatikan dari sudut dua-dua barang yang dikorbankan ini adalah item-item yang wajib dikenakan padanya zakat. Kalau kita perhati sungguh-sungguh lah. Okey, itu yang pertama. Maka itu syariat awal. Kemudian syariat yang seterusnya disebut sebagaimana lidah Nabi Allah Isa alaihissalam. Bila mana orang duk tanya dia tuhmah dia waktu tuhmah mak dia, kenapa beranak tak ada bapa, sebagainya, tak ada suami, dia kata qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku akan diberikan kefarduan panjang, aku adalah hamba Allah, aku ni dilantik oleh Allah SWT jadikan berkat, dan aku diberi tanggungjawab untuk mengarahkan manusia melaksanakan solat dan zakat selagi mana aku hidup. Maksudnya masa tu syariat zakat dah ada. Kemudian pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam juga syariat zakat ni kita faham bahawasanya daripada 1000 keluarkan satu. Itu antara rekod-rekod yang kita bacalah yang ni. Kemudian kemuncaknya pada zaman Nabi SAW berlakunya 3 fasa kefarduan zakat. Fasa pertama iaitu pada zaman Mekah, walaupun ia tidak disyariatkan secara tetap begitu, tetapi bentuk-bentuk pembebasan dia bila kita tengok syariat ni dia berevolusi ataupun berkembang daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain, sampai kepada zaman Mekah bentuknya adalah pembebasan hamba, yang mana datang kewajipan zakat itu diberikan kepada ar-riqab. Maksudnya pada ketika itu hamba-hamba dibebaskan, dibeli daripada orang-orang kafir, lalu dibebaskan dan membantu orang-orang yang kesusahan pada ketika itu. Kemudiannya pada tahun kedua selepas hijrah, selepas daripada berlakunya peristiwa hijrah, dan umat Islam telah pun tetap berada di Madinah, mempunyai sebuah negara kota yang sangat hebat, mempunyai kestabilan dari sudut ekonomi dan juga politik, maka pada tahun kedua hijrah, selepas pada tahun yang sama difardukan ibadah puasa, difardukan ibadah zakat fitrah, dan kemudiannya difardukan juga zakat pada tahun disebut kepada tahun-tahun seterusnya, antaranya ayat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibnis sabil wa fi sabilillah. Itu ayat itu turun pada tahun ke-8 Hijrah. Maka kesempurnaan zakat harta disempurnakan pada tahun tersebut, tetapi kefarduannya sudah pun dijalankan oleh Nabi SAW sebelumnya terhadap zakat-zakat harta. Maka di situ adalah fasa-fasa sejarah zakat ini diwajibkan, dan sebagaimana kita faham pengutusan Mu'adh bin Jabal ke negeri Yaman,
adalah untuk antara lain sebagai pendakwah, bukan saja sebagai pendakwah, juga sebagai seorang yang dilantik menguruskan pentadbiran pada ketika itu setelah mereka menerima syahadah dan menerima urusan salah. Fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala, ataupun dalam riwayat lain fi fuqaraihim. Jadi dilantik itu untuk kutip zakat lah. Nak bagi tahu bahawasanya Allah mewajibkan zakat di atas harta orang-orang kaya untuk diserahkan kembali kepada orang miskin. Begitulah. Allahu Akbar. Jadi itu sejarah panjang bermula daripada zaman Nabi Adam tu sebenarnya pensyariatan untuk ibadah zakat ini, kemudian ke zaman Nabi Musa AS dan sampailah kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah. Saudara penonton, bermaksud di sini sebenarnya ibadah zakat ini adalah satu kewajipan yang sudah pun diamalkan juga oleh umat-umat yang terdahulu, yang disambung oleh generasi kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan pertama daripada sahabat Facebook kita, daripada Sirna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah keutamaan dan hikmah zakat, kedudukannya dalam Islam dan tujuan-tujuan syar'i di sebalik kewajipan berzakat, dan bolehkah Ustaz berikan contoh keberkesanan zakat dalam sejarah Islam? Dan soalan keduanya, ramai yang mengambil sikap tunggu dulu dalam menunaikan zakat, terutama zakat fitrah, hingga ada yang langsung terlupa. Apakah hukumnya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, pertama sekali bila kita tengok dari sudut hikmah zakat dan kedudukannya. Hikmah zakat ni banyak. Antara yang pertama sekali adalah mengeluarkan diri orang yang memberi zakat ini daripada sifat kikir. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dapat membendung perasaan kikir, sifat kedekut, kupi, tidur mesin macam-macam bahasa tu, maka dia adalah orang yang berjaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta disebabkan oleh sedekah ataupun zakat yang dikeluarkan. Maka mengajar diri manusia ini bersifat pemurah dan mengetahui akan hakikat harta itu bukanlah milik manusia itu sepenuhnya 100%, dan hak harta itu terdapat hak di dalam harta. Fil mali haqqun siwa zakah. Adakah hak selain daripada zakat dalam harta? Maksudnya itu adalah hak yang perlu diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kalau tidak dikeluarkan maka akan ada implikasinya. Maka itu yang pertama. Yang kedua, zakat itu adalah menjaga harta kita daripada kemusnahan. Dalam sebuah hadis, hasinu amwalakum bis sadaqah, peliharalah harta kamu dengan sedekah, yakni zakat yang kamu tunaikan. Kita nak jaga harta kita daripada kebinasaan. Kalau dalam sebuah hadis yang lain, kalau tak salah ingatan saya, riwayat Imam At-Tirmidzi, bahawasanya kalaulah ma khalatatis sadaqatu malan illa afsadathu, tidak bercampur satu-satu harta dengan zakat, kecuali zakat itu akan membinasakan harta yang masih lagi bercampur dengan zakat yang tidak dikeluarkan. Maknanya benda tu kena keluar. Saya buat analogi macam inilah, Da'iyah. Kita tengok apa pokok, bila ada daun kuning kita buat apa? Kita cabut, kita buang daun kuning supaya daun tu tak melarat kepada daun-daun hijau yang segar yang lain. Maka begitulah juga zakat, kita keluarkan daripada harta kita supaya nak memelihara kesucian dan keutuhan harta kita. Itu nombor dua. Dan zakat yang ketiga adalah menguatkan hubung kait manusia dengan hamba. Bila kita sebut tentang hablum minallah wa hablum minan nas, iaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kerana itu tadi da'i ada sebut bila mana solat itu digandingkan sentiasa dengan zakat. Kenapa kedua-duanya ini dirapatkan ataupun dikembarkan dalam banyak ayat? Naifan wa salasina ayat. Sebagaimana disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, banyak 30 lebih ayat dalam Quran sebut solat zakat, solat zakat. Sebab solat ni hubungan dengan Tuhan, zakat ni hubungan dengan manusia. Maka
Maka apabila kita jaga hubungan dengan Tuhan, maka Allah SWT mengutus kita di kalangan manusia, maka kena jaga hubungan dengan manusia. Maka zakat, kalau kita tengok pembahagian dia, adalah pembahagian yang dibahagikan kepada elemen-elemen ataupun kelompok-kelompok manusia dalam masyarakat. Okey, itu tiga cukuplah. Kan. Yang seterusnya kejayaan. Ya, apabila kita sebut tentang kejayaan, saya suka mengaitkan dengan firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, sampailah walladhina hum lizzakati fa'ilun, iaitu orang-orang yang memang benar-benar melaksanakan kewajipan zakatnya secara tekun, secara betul, cara yang betul, kira yang betul, bagi yang betul, dan hak terima ataupun guna cara betul. Maknanya betul-betul menggunakan zakat itu dengan maksud yang sebenarnya, betul-betul menunaikan zakat itu dengan kaedah yang sebenarnya. Allahu Akbar. Jadi itulah dia 3 pengajaran ataupun hikmah di sebalik pensyariatan zakat. Banyak lagi kita akan bincangkan berkaitan dengan zakat, namun sebelum itu kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan zakat, fiqh zakat pada pagi ini. Mudah-mudahan ada soalan yang kita ajukan berkaitan dengan zakat. Seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi tadi kita menerima 2 soalan daripada Sirna. Soalan pertama insya-Allah sudah pun terjawab. Kita berbalik kepada soalan yang kedua, iaitu berkaitan dengan zakat fitrah ni. Sengaja melewat-lewatkan sampai terlupa Ustaz. Macam mana Ustaz? Silakan. Baik, yang pertama sekali, bila kita sebut tentang kewajipan, memang ada khilaf di kalangan ulama bahawasanya zakat ini apakah diwajibkan alal faur ataupun alal tarakhi. Boleh wajib dia itu bila dah cukup tu kena bayar selalu ke, ataupun memang boleh ditangguh-tangguh. Jadi saya lebih selesa dengan pandangan yang mengatakan bahawasanya zakat ini dibayar secara teruslah, secara terus. Tapi itulah yang harus kita utamakan bila mana berkaitan dengan ibadat kita. Solat kita pun yang terbaik pada awal waktu, apatah lagi juga zakat awal waktu jugalah. Bila dah sampai waktu dia, bila dah sampai masa dia, kita tunaikan. Cuma berkaitan dengan zakat fitrah, ya, zakat fitrah ni dia ada waktu-waktu dia. Sebagaimana yang kita boleh tengok dalam paparan mungkin yang di hadapan kita ada waktu-waktu yang boleh bayar zakat fitrah. Yang pertama sekali, waktu harus, iaitu masuk sahaja bulan Ramadan, harus boleh bayar dah zakat fitrah tu dalam pandangan yang kita pilih lah. Yang kedua, waktu wajib, iaitu pada malam 1 Syawal, bermula daripada hari terakhir Ramadan, terbenam sahaja matahari hari terakhir Ramadan sampailah pagi esoknya sebelum sembahyang raya, itu waktu wajib. Okey. Yang ketiga disebut waktu afdal, iaitu pada pagi hari raya sebelum sembahyang solat sunat hari raya Aidilfitri. Yang ketiga, waktu makruh, selepas sembahyang raya sampailah maghrib hari pertama Syawal. Waktu haram ataupun saya suka sebut waktu habis dah, iaitu habislah lepas 1 Syawal tu, masuk je maghrib, selesai. Itu adalah waktu haram untuk membayar zakat fitrah. Tetapi kalau yang tak bayar lagi, kena bayar lah. Jadi benda tu jadi sedekah lah, jadi benda yang biasa saja. Ala kullin, siapa-siapa yang nak melewatkan, janganlah lewatkan sampai tertinggal. Baru-baru ni tahun lepas kan, kita raya, orang panggil tiba-tiba hari raya kan. Raya terkejut. Jadi waktu tu, walaupun alhamdulillah hari ni kita dah ada sistem boleh bayar online, tapi fahamlah bila jutaan manusia masuk sekaligus, sistem tu pun dia pening jugalah. Walaupun dia komputer, walaupun dia tu artificial intelligence dan sebagainya, tapi itu maknanya benda tu
memberikan satu maksud kepada kita bahawasanya janganlah kita lewatkan. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i, boleh diawalkan sehari ataupun 2 hari sebelum daripada hari raya, maka kita bayarlah lebih awal supaya kita tidak terluput kewajipan. Allahu Akbar. Jadi itu 5 hukum ataupun 5 waktu untuk kita melaksanakan zakat fitrah. Orang kata apa Ustaz? Awal tak kalut. Awal tak kalut, betul. Kalau kita ada dalam masuk saya Ramadan tu, ada saja jumpa siapa-siapa amil yang sedang ada dekat meja untuk mengutip zakat tu, terus kita laksanakan. InsyaAllah kita pun takkan terlupa. Dan kita nak beralih dengan soalan berikutnya Ustaz. Ya. Daripada Puan Masjiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Da'i dan seluruh warga. Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagaimanakah peranan dan fungsi pengurusan wang zakat di Baitul Mal? Adakah pengurusan wang zakat berbeza setiap negara dan negeri? Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik. Bila kita sebut tentang Baitul Mal ni satu istilah yang diperkenalkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang mana dijabatankan pada ketika itu macam-macam agensi dalam kerajaan lah kita kata ya. Dijabatankan tentera dijadikan satu jabatan, bahagian tentera laut ataupun admiral pun dijadikan satu jabatan, bahagian harta diwujudkan Baitul Mal, okey, maknanya dinamakan sebagai Baitul Malil Muslimin. Maka ketika itu Baitul Mal menguruskan kesemua aspek perbendaharaan negara dan perbelanjaan negara pada waktu itu. Sebab ada macam-macam sumber ketika itu, bukan zakat sahaja tetapi datang dari bentuk jizyah, kharaj, dan pelbagai lagi bentuk yang mengumpulkan ataupun menjadi kita panggil sumber kepada harta kerajaan. Maka Baitul Mal ketika itu mendominasi urusan keuangan negara. Cuma pada masa ini dan zaman sekarang ini kita hanya terhadlah kuasa Baitul Mal hanya terhad menguruskan wang zakat, wang tak patuh syariah, wang-wang yang diberikan atas nama majlis agama dan sebagainya, wakaf dan seumpamanya, diuruskan. Cuma wakaf mungkin ada negeri-negeri mengkhususkan pula pengurusan wakaf tu dalam satu jabatan yang berbeza ya. Jadi dari sudut accounting pun masuk pun direkodkanlah rekod yang berbeza. Dia tak masuk dalam harta-harta yang direkodkan bawah milik Baitul Mal. Okey. Jadi Baitul Mal ni memang fungsinya menguruskan wang zakat dari aspek kutipan dan juga agihan. Ada negeri-negeri yang betul, setiap negeri mempunyai perbezaan macam mana kaedah pentadbiran wang zakat. Ada negeri yang menyatukan antara kutipan dan agihan. Contoh seperti Selangor, seperti Kedah, kemudian Perlis dan sebagainya. Ini negeri-negeri yang menyatukan antara kutipan dan agihan, dibuat bawah satu bumbung. Ada negeri seperti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kita pecahkan tanggungjawab itu. Kutipan dibuat oleh Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan agihan dibuat oleh Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Nama Baitul Mal tapi buat kerja agihan. Dipecahkan, dibagikan tanggungjawab ataupun kutipan itu kepada PPZ. Negeri yang seumpama dengan kami adalah Pahang dan sebagainya. Macam tadi kita sebut yang bagi dua-dua kutip mengagih, Pulau Pinang pun kutip mengagih juga. Jadi ini menunjukkan bahawasanya kita mempunyai sistem pentadbiran yang tertentu. Adalah enactment dan juga akta perundangan ataupun pentadbiran hukum syarak yang berkaitan dengan negeri-negeri yang govern lah, yang kawal selia zakat ini supaya dia diuruskan dan juga diagihkan. Ada kriterianya, ada garis panduannya yang boleh kita ikuti dan juga boleh kita baca dalam enactment negeri-negeri, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi berbeza bergantung kepada enactment yang diletakkan oleh setiap negeri itu sendiri, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raih pemanggil di talian Ustaz, daripada Tuan Haji Omar kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Luqman dan juga Ustaz Ahmad Husni bin Abdul Rahman. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar pagi ni?
Alhamdulillah saya sehat, Da'i dan Ustaz sehat ya. Seperti biasa. Silakan Tuan Haji Omar soalan pagi ni, insya-Allah. Tu selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada Sama-sama Da'i dan sama itu. Ustaz ya. Semoga ibadah kita lebih baik daripada Ramadan yang lalu ya Ustaz ya. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni orang Islam ni dia cerdik Ustaz. Cerdik tak tahulah cerdik taruh mana tu tak tahulah tu. Jadi mereka ni kadang-kadang dah ada duit dah cukup dah hampir dah sampai nak cukup dah cukup pun dah. Tapi dia nak sampai nisab dan haulnya dah. Nak sampai ke haul tu dia ambil duit tu. Dia cerdik tu Ustaz. Jadi dia ambil digunakan, tak kira lah dia nak beli untuk apa pun. Nak beli tukar sport rem ke apa ke itu dia lah. Jadi dia ni nak mengelak daripada bayar zakat Ustaz. Jadi apabila dia ambil dah tak cukup lah duit tu. Apabila tak cukup dia kata Alhamdulillah tak kena lah zakat tahun ni. Jadi tahun ni tak terlepas lah aku. Jadi dia cerdik taruh macam itu. Soalan saya, apakah hukum orang yang macam ni Ustaz? Apakah dia sengaja mengelak ini? Adakah berdosa ke? Ataupun bagaimana bentuk orang yang buat kerja macam ini? Cerdik dia, tak tahulah cerdik apa itu terpulanglah. Kita nak sebut tak erti. Jadi cerdik mengelak daripada nak bayar zakat ni Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang menarik daripada Tuan Haji Omar kita berkaitan dengan orang yang kadang-kadang nampak macam main-main Ustaz. Betul ke dia orang main-main Ustaz? Silakan. Baik, persoalan ini sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita ya, yang disebut sebagai al-ihtiyal ataupun hilah dalam menunaikan ibadah zakat, iaitu orang yang kalau nak ikut pusingan haulnya sudah hampir cukup dan hartanya sudah pun memenuhi nisab, tetapi bila dekat-dekat tu dia pergi belanja ataupun dia keluarkan ataupun dia buatlah apa-apa pun untuk mengurangkan nisab itu. Okey, kalau ikut hukumnya memang berdosa lah, sebab sengaja melarikan diri daripada perintah Allah dan membuat hilah yang mana hilah itu ghairu mu'tabarah, hilah yang tidak diiktibar ataupun tidak diberikan persetujuan dalam syarak. Syarak tak setujulah hilah macam tu dan dia dianggap berdosa. Dan bila berdosa ni, ialah kita ni dah lah banyak dosa, anak kandak lagi dosa lagi banyak dengan Tuhan kan? Jadi buat apa, rugilah. Dan zakat ni pun bukanlah banyak sangat pun, 2.5%. Maka hilah-hilah yang seumpama ni saya fikir janganlah dilakukan, kecuali penggunaan itu berdasarkan penggunaan yang perlu. Contoh tiba-tiba ada emergency, ahli keluarga sakit, kena nak pakai duit sebagainya, tiba-tiba pula anak nak kahwin, tiba-tiba nak kahwin. Tak apalah, maknanya memang ada alasan yang valid dari sudut syarak bahawasanya apabila harta itu digunakan mengurangi nisab, maka itu taklah kena zakat kat dia dan dia pun tak berdosa. Tapi orang-orang yang macam ni sengaja nak lari daripada ni. Ada satu cerita Da'i yang saya ingat dulu pernah berlaku, cerita betul ni. Berlaku, ada seorang ni datang tiba-tiba menangis dia dekat kami ni, dekat kaunter ni. Kita pun duk tanya ni pasal apa pula teriak-teriak depan ni. Dia pun cerita, dia kata rupa-rupanya hari tu adalah sepatutnya hari dia bayar zakat, tapi dia memang ada niat dia nak mari pusat zakat, dia nak tunjuk dekat akaun dia tu kurang sebab dia bawa keluar. Okey, dia bawa keluar, dia nak tunjuk kata tak cukup nisab. Okey, dia nak bawa keluar duit tu. Jadi bila dia bawa keluar duit tu, bawa keluar aja, keluar daripada bank kena ragut. Selesai duit tu. Habis duit tu. Jadi datang juga pusat zakat tu pun. Asalnya nak datang nak tunjuk kata tak kena. Tapi lah kali datang menangis teriak, memang tak kena sungguh. Memang terkena lah. Jadi yang tu bagi saya barangkali pengajaran yang Allah Ta'ala nak bagi dekat dia, dan cerita tu dikongsikan untuk kita semualah. Kalau tak begitu pun, itu nampak macam cash and carry tu, kena tu. Tapi mungkin tak macam tu, mungkin dalam bentuk yang lain kita lari ikut ni, Allah Ta'ala ganti ataupun balas dengan kaedah yang lain pula. Maka kita ni janganlah terlalu berkira-kira dengan Allah. Jangan terlalu berkira-kira sebab kita takut Allah SWT berikan. Kalau Allah ganti dengan cash, Alhamdulillah. Tapi kalau Allah tangguhkan sampai ke akhirat tu, takut-takut kita juga merana. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Tuan Haji Omar. Banyak lagi kita akan bualkan berkaitan dengan topik kita fiqh zakat. Dan sebelum itu kita berehat seketika.
Hakika. Kembali sebentar saya lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, selamat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sama-sama kita mengambil pengajaran, sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan fiqh zakat. Kepada sahabat-sahabat serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, terima kasih kami ucapkan kerana setiap hari tidak pernah lekang daripada kaca mungkin skrin telefon anda ataupun di skrin televisyen anda untuk menyaksikan menerusi live Facebook kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan, juga mendapat manfaat dengan tontonan kita ini. Dan juga jangan lupa untuk kita tekan butang like banyak-banyak, dan juga dalam masa yang sama kita kongsikan ilmu kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan zakat kepada seberapa ramai yang boleh. Mudah-mudahan yang mana yang tak tahu tentang zakat itu dapat faham. Sebab apa soalan berikutnya berkaitan dengan tak tahu tentang kena bayar zakat ni, Ustaz. Saya baru-baru ni, Ustaz, adalah buat satu program untuk saluran YouTube sebuah agensi ni. Dia saya digandikan dengan beberapa orang muda lah, anak-anak remaja kita ni. Bila mana saya kata kepada dia, zakat emas, dia pun terkejut, kata, emas kena zakat ke Ustaz? Lepas dia kata, kena, kata cukup kan? Saya tanya balik. Dia kata, cukup Ustaz, sebab saya banyak Ustaz. Dia kata, apa emasnya? Sebab saya setiap tahun mak saya bagi perhiasan baru, tapi saya tak tahu pula kena zakat pula bagi perhiasan saya dipakai ni, Ustaz. Ustaz, macam mana cara kita nak beri pendedahan sebenarnya kepada anak-anak muda kita ni tentang kepentingan ataupun kefarduan zakat ni, Ustaz? Okey, terima kasih Da'i Luqman. Satu soalan yang saya kira cukup menarik, satu situasi benar yang berlaku dalam masyarakat kita. Maksudnya ramai lagi orang yang tak cakna bahawasanya emas tu diwajibkan zakat dan sebagainya. Kalau kita tengok sebagaimana yang mungkin akan dipaparkan sebentar lagi, kita punya nisab kita. Nisab zakat kita berjumlah RM21,626 untuk tahun 2023 ni. Itu nisab lah. Dan berdasarkan kepada harga emas 254, tapi kemarin harga emas naik sampai 300. Jadi alhamdulillah lah, orang-orang yang melabur dalam emas ni seronok lah. Depa lah ni tengah raya belum raya lagi. Raya awal dah. Jadi alhamdulillah, maka kewajipan ini harus disedari oleh semua, terutama kepada ibu bapa yang suka duk bagi. Contoh bagi emas tadi, dia bagi ke anak. Jadi dia kena sedarkan, bila dia bagi itu bagi apa? Bagi pinjam ke bagi terus? Biasanya bagi terus lah ke anak tu. Jadi dia jadi hak milik anak tersebut. Maka dialah yang bertanggungjawab dan berkewajipan untuk bayar zakat. Untuk zakat perhiasan, apabila melebihi uruf 800 gram, maka telah pun diwajibkan atas pemiliknya itu untuk bayar zakat emas perhiasan. Tapi emas-emas yang lain seperti jongkong, wafer, gold bar, bullion dan sebagainya, yang orang beli keping tu emas kijang tak kijang, emas beruang tak beruang, semua tu kena zakat bermula daripada 85 gram emas. Tadi beza sikit ya. Kalau emas simpan 800 ke atas, kena semualah. Kalau dia ada sekilo, kena sekilo-sekilo tu lah. Okey, kalau dia ada emas yang simpan bermula 85 gram sahaja. Orang nak beli emas dengan bank misalnya, sekarang ni banyak bank yang menawarkan sistem pembelian emas dan penyimpanan emas, buka akaun emas dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi kita boleh beli tu okey, tapi tengoklah tanggungjawab kita, zakat kita bila dah sampai 85 gram, maka wajiblah kita untuk tunai ibadah zakat. Lagi satu mungkin ada terkait juga Da'i, kadang-kadang budak-budak zaman sekarang ni, terutama anak-anak orang yang ada-ada lah, teman berada, mereka sebenarnya mempunyai pendapatan secara tak langsung lah. Pendapatan tu jangan kita kata pasal kerja, tak. Mungkin datang pendapatan itu dari sudut harta yang diperolehi, harta dapatan. Orang bagi kat dia, ada harta kat dia. Jadi yang ada harta sendiri ni, terutamanya bila tiba musim zakat fitrah, you all kena bayar sendiri tau. Sebab apa? Sebab dah ada harta sendiri, dah tanggungjawab. Terutama anak lelaki. Yang anak perempuan tu bolehlah dia nak tumpang-tumpang lagi bapak dia, tapi kalau dia sudah mempunyai harta sendiri,
terutama yang sudah bekerja, maka lebih afdal dia membayar zakat untuk pihak diri dia sendiri. Jadi itu satu peringatan yang harus kita ni sampaikan kepada mereka. Tapi tak salah kalau kalau dia masih lagi di bawah tanggungan, ya betul, zakat fitrah itu dibayar oleh pihak yang menanggung perbelanjaan mereka. Tetapi jika mereka telah pun mempunyai duit sendiri, maka itu adalah lebih utama untuk mereka bayar sendiri. Wallahualam. Jadi insya-Allah bagi yang sudah berkemampuan, untuk kita sama-sama laksanakan sendiri pembayaran zakat fitrah. Dan juga satu info berkaitan dengan zakat emas ni, bagi simpanan tadi Ustaz kongsikan 800. 85 gram untuk emas simpanan. Emas simpanan 85 gram, 800 gram untuk emas perhiasan. Kepada ibu-ibu, selalunya geng-geng anak-anak mami ni lah ni, Johnny sampai ke lengan ni. Tu maksud dia tu dah kena tu bayar zakat tu. Jadi bolehlah untuk merujuk ke pusat pungutan zakat terdekat dengan anda, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ingin menyentuh tentang golongan miskin bandar. Adakah tanda aras pusat zakat mengenai kriteria miskin bandar akan berubah mengikut perkembangan ekonomi dan tanggungan mereka? Soalan kedua, bagaimana dan apa cara yang pusat zakat guna pakai untuk menilai tahap kemiskinan itu sendiri bagi penerima zakat yang layak di bandar dan di luar bandar? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama sekali, tanda aras kemiskinan bandar. Kita memang sentiasa bekerja rapat dengan Jabatan Perangkaan dan seumpamanya untuk melihat apakah tanda aras kemiskinan bandar yang sebenar. Dia ada sedikit perbezaannya apabila kita buat bancian secara umum mengenai kedudukan ekonomi dan bancian yang khusus mengenai zakat. Sebab zakat ni dia agak, bukan saya kata yang bancian ekonomi itu tak detail, tapi bila bancian ekonomi itu jenis-jenis taburan masyarakatnya mungkin berbeza, kaedah pengumpulan datanya mungkin berbeza, jadi penghasilan maklumat itu lain. Tapi itu boleh dijadikan tanda aras untuk kita buat satu kajian yang lain. Tetapi dalam masa yang sama kita membuat kajian yang lebih bersifat empirical setiap tahun. Setiap tahun insya-Allah kita cuba untuk melihat, atau kalau tak keterlaluan untuk saya kata, kalau tak setiap tahun pun mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali kita akan revise, kita akan tengok balik. Meskipun had kemiskinan tu ada kita tentukan, tetapi itu tidaklah menghalang apabila katakanlah orang tu bila kita semak contohnya gajinya mungkin ada 3,000 kan, tengok perbelanjaan dan sebagainya, ada baki gaji ikut RM50. Kalau ikut sistem memang tak layak lah zakat, tapi kita tidaklah mengatakan dia tu tak layak sepenuhnya. Kita akan tengok case by case basis, walaupun dalam sistem dia mungkin tak layak, tapi tengok lebih RM50, RM50 dah lebih, bukan boleh buat apa pun kan. Jadi begitu. Dan apa cara kita gunakan untuk menilai kemiskinan? Kita sebut secara kita menggunakan tanda aras yang disebut sebagai haddul kifayah, iaitu had kecukupan bagi sesebuah keluarga dalam keperluan bulanan ataupun keperluan harian mereka lah. Kita akan ukurlah, adalah kaedah dia, ada kalkulator dia, kita nak kira macam yang saya sebut tadi, apakah mereka itu memenuhi had kecukupan ataupun kurang daripada had kecukupan. Bila kurang tu confirm lah memang berhak dan layak terima zakat. Dan perkara ini kita tak boleh samakan orang yang duduk di Kedah dengan orang yang duduk di Kuala Lumpur. Lain. Orang duduk Kuala Lumpur, kalau kita tanya Da'i Luqman, RM10 boleh makan apa? Boleh makan apa Ustaz? Roti canai yang tarik tak? Roti canai. Hari ni kalau kadang-kadang kita tengok kan, nak beli ikut aplikasi penghantar tu kan, tengok tu cas roti canai RM3 6 kupang. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita pergi kat Kedah ataupun kat negeri-negeri lain, Kedah tu sebagai contoh lah, pasal kita duduk balik kan, balik kampung kan, balik kampung ni Kedah, kadang-kadang kita balik ke pergi jalan ke pergi Penang, hari tu pergi Penang, beli nasi kandar untuk 4-5 orang. Bila nak bayar
macam tergamam sekejap. Tak sangka murah. Jadi beza antara satu negeri yang lain, tak boleh sama. Orang kat Kedah macam ni, tak lain. Orang kat Kelantan lain. Orang kat beza jadi perbezaan itu tertakluk kepada juga kadar ekonomi, perkembangan ekonomi. Semua itu kita ambil sebagai orang kata apa, tanda aras ataupun sebagai rujukan untuk kita meletakkan paras dan tahap kemiskinan. Allahu Akbar. Jadi itulah dia, melihat juga kepada taraf kehidupan seseorang itu untuk penentuan pengagihan zakat. Jadi Ustaz, sikit Ustaz berkaitan dengan zakat fitrah Ustaz. Kan kita tahu sekarang ni kebanyakan negeri memperkenalkan zakat fitrah ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis bayaran. Jenis bayaran. Kan Ustaz? 3 kadar. Tapi macam mana Ustaz pandangan Ustaz bagi orang yang makan basmati pusaking tapi bayarnya beras siam Ustaz? Ustaz. Bayar beras siam tu okey lagi, ini bayar beras hancur 5%. Okey, sebenarnya kita kena faham dari sudut sah, ya dia sah, tak ada masalah. Dia makanlah nasi arak hari-hari pun. Tapi kalau dia bayar zakat dia, sekarang ni kita ada 3 kadar, rata-rata serupa pada pandangan saya, RM7, RM14 dan RM21 berdasarkan beras yang kita makanlah. Okey, tapi kita kena faham kefarduan zakat fitrah adalah pada asasnya ghalib qutul balad, iaitu makanan ruji tempatan yang semua orang makan. Jadi semua orang makan ni biasanya beras apa? Beras biasa lah. Beras biasa, ada 5% hancur, ada 10% hancur, terpulang lah. Ada yang ada yang jenis makan beras hancur. Kalau makan beras hancur macam mana? Tak, kita ambil kepada purata keseluruhan. So siapa yang bayar RM7 sah. Selesailah tanggungjawab dia. Nak kata dia berdosa, tak, dia memang itulah tahap yang memang diwajibkan. Tapi yang 14 hingga 21 ni kita sebut tahapan yang lebih afdal ataupun lebih utama. Okey, dia bayar RM7 sah, tapi dia yalah kawan makan beras tinggi sikit. Secara logiknya bayarlah begitu. Itu afdalnya dan yang utamanya. Janganlah kita kedekut sangat. Sebab tu kita buat 3 tier tu, sebab sebelum ni ada permintaan. Bukan kita buat saja-saja. Ada Ustaz, saya makan beras ni lah, tak sedap lah nak bayar beras biasa. Kan? Itu tanda iman. Jadi kita raikanlah. Bila kita raih, kita buatlah 3 tahap ataupun 3 kadar. Bila dah buat 3 kadar, ada pula yang kata, kalau ada 3 saya pilih paling murah lah. Pula macam tu pula. Jadi anak kuliah manusia ni dia pandai. Kadang-kadang dia cuba nak memandaikan diri dia daripada daripada benda lain, daripada Tuhan kan. Jadi kita kita buat yang lebih itu, lebih mendekatkan diri dengan takwa dan lebih dicintai oleh Allah SWT. InsyaAllah kita bagi yang terbaik itu adalah tanda ketakwaan kita kepada Allah SWT. Seperti mana juga kisah Habil dan Qabil yang Ustaz kongsikan di awal tadi itu. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Banyak lagi kita akan bincangkan berkaitan dengan zakat ini. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi insyaAllah. Alhamdulillah, selamat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan fiqh zakat bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman kita pada pagi ini. Alhamdulillah, banyak input baru yang kita dapat, banyak juga sejarah di sebalik pensyariatan zakat ini yang kita pelajari pada pagi ini. Mudah-mudahan menjadi satu pedoman kepada kita dan juga boleh kita ceritakan kepada anak-anak kita dan juga sahabat handai yang berada bersama-sama dengan kita insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan soalan daripada Puan Ramlah Yahya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon pandangan Ustaz. Satu ketika dulu saya memulakan bayaran zakat simpanan sempena tarikh lahir yang jatuh pada bulan Ramadan supaya senang ingat untuk bayar zakat tahun-tahun berikutnya di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita tahu, bilangan hari dalam tahun Masihi dan Hijrah adalah berbeza. Saya mengira cukup haul untuk berzakat setiap tahun berdasarkan tahun Hijrah yang kebiasaan tarikhnya sentiasa berubah-ubah. Betul ke Ustaz tindakan saya ini? Terima kasih Ustaz Na'i, sama-sama. Silakan Ustaz.
Pertama sekali kita tengok kewajipan zakat ini pada asasnya diwajibkan berdasarkan pusingan tahun Hijri. Pusingan tahun Hijrah ni dia konsisten. Setiap tahun 354 hari. Itu memang confirm dia tak ada tahun loncat. Dia tak jadi tahun 355. Dia sama ada satu bulan tu imma 30 wa imma 28. Dia jadi 30 ataupun 29. Itu konsisten lah. Yang tu yang boleh jadi raya terkejut. Kan? Ni puasa jangan puasa terkejut sudah. Kalau tiba-tiba esok jam. Jadi cerita dia maksudnya esok tu tak mungkin lah sebab tarikh hari ni 28 Syakban. So kena sempurnakan 29 tu. Okey, jadi ala kullin tarikh hijrah adalah 354. So siapa yang guna hijrah paling betul sebab asasnya begitu. Okey, jadi kalau diambil Ramadan kepada Ramadan supaya tak jadi masalah, tak kiralah dia bulan berapa pun, tapi Ramadan ke Ramadan itu adalah saya kira satu tindakan yang betul lah, tak salah lah. Tapi kalau orang nak pakai tarikh Masihi, tarikh Masihi ni ada yang menyebutkan apabila kalau dia betul-betul bayar pada penghujung, maka dia akan terhutang setahun selepas 30 tahun. Dia ada lap sikit. Sebab tambah tu accumulate, jadi lepas 30 tahun bilangan 354 hari itu akan cukup. Maksudnya dia ada terkurang satu tahun. Maka tahun yang ke-30 dia kena bayar 2 kali lah. Itu bagi satu pandangan yang kata siapa yang guna tahun Masihi, maka setiap 30 tahun dia kena gantikan setahun. Sebab apa? Sebab lari timing tu. Okey. Jadi untuk lebih selamat kita gunalah tarikh Hijri sebagai kita punya haul tu. Tapi dalam keadaan kita sedar bahawasanya dia tak ada beza pun berapa belah hari je. 11 hari ya kan. 354 65 lebih kurang 11 hari. Jadi dalam 11 hari tu mungkin hari ke-354 kita tak ada lagi bayar lepas hari 356 masih lagi mengikut buffer yang samalah. Jadi insya-Allah moga-moga kalau kita contohlah orang yang buat potongan zakat setiap bulan, tak jadi masalah. Dia buat setiap bulan, senang cerita dan sebagainya. Kalau dia nak tunggu yang setahun-setahun tu, saya sarankan sebenarnya elok guna, sebab kalau kita bayar dalam tahun Hijri pun dibayar pada tahun semasa, boleh lagi kita ambil rebate daripada cukai. So macam itulah cara kita susun. Wallahualam. InsyaAllah paling terbaik tu yang mana yang kerja ada slip gaji tu mudah. Betul. Sebab boleh buat potongan terus daripada gaji anda. Jadi tidak ada lagi alasan untuk terlewat membayar zakat anda, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada saudara Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah syarat sah wajib bagi seseorang Muslim tentang pembayaran zakat melalui potongan gaji dan bagaimanakah cara pentaksiran dilakukan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Okey. Dalam zakat potong gaji zakat ataupun kita panggil pembayaran zakat melalui potongan gaji. Potongan gaji ini sebenarnya kaedah sahaja. Okey, zakat yang diwajibkan atas dia tu adalah zakat pendapatan. Meskipun terdapat khilaf macam-macam lah, kalau kita tengok dalam perbahasan, memang banyak perbahasan para ulama. Cuma dalam negara kita ini rata-rata semua negeri memfatwakan kewajipan menunaikan zakat pendapatan daripada harta kita lah. Jadi macam mana cara kita nak buat taksiran? Kita akan kira daripada keseluruhan gaji tahunan kita. Kita kan dah dapat EA form. Kalau orang yang ada kerja tu ada EA form tu. EA form tu kita ambil, kita kira, kita tengok gaji setahun kita berapa. Ataupun kita tahu dah
bulan 1 dapat gaji berapa, boleh kira dah lah gaji kasar kita. Ambil gaji kasar sikit, bukan sikit, ambil ke semua lah gaji kasar tu. Kemudian kita kira lah gaji kasar tu kirakan dengan setahun. Kemudian kita buat beberapa penolakan. Ada penolakan untuk diri, ada penolakan untuk isteri, ada penolakan untuk anak-anak, ada penolakan untuk ibu bapa, ada penolakan untuk beberapa belanja yang ditentukan, yang dibenarkan dan sebagainya. Maka selepas dibuat penolakan itu, dapat bakinya itu jika melebihi nisab didarabkan dengan 2.5%, dan itulah nilai zakat kita setahun, dan hanya dipecahkan ikut kaedah bayar bulan-bulan. Contoh katalah setahun kena bayar dalam 1,200, jadi sebulan tu 100 lah. Macam tu lah. Mudah saja, dia tak ada susah-susah. Kalau keliru lagi, boleh pergi ke laman web mana-mana pusat-pusat zakat negeri-negeri yang berkaitan dengan kita, kemudian boleh tanya dekat situ, dan juga boleh berhubung lah untuk taksiran dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi nak memudahkan tu, lebih elok untuk kita kita terus berurusan dengan pihak pusat urus zakat, supaya kita sendiri pun boleh tanya, kisah kita ni nak kena bayar zakat ke ataupun tidak perlu. Jadi itu adalah lebih cara yang lebih mudah untuk kita sama-sama dapatkan jawapannya, insyaAllah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Mazni Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta anak yatim atau anak yang belum baligh, jika cukup haul dan nisabnya, adakah wajib keluarkan zakat, dan siapakah yang patut dipertanggungjawabkan ke atas harta tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Okey. Zakat ni ada perbincangan dalam hukum zakat berkaitan dengan malus sabi wal majnun. Harta zakat yang berkaitan dengan anak-anak dan orang gila. Siapakah yang akan mengeluarkan hartanya? Jika kanak-kanak itu boleh tasarruf untuk diri dia sendiri, dia boleh dah, harta zakat tu dia wajib keluarkan sendiri. Zakat tu wajib keluar. Tapi biasanya kanak-kanak ni mempunyai penjaga. Dan orang gila pun ada penjaga juga. Okey. Jadi harta mereka dua-dua ni tertakluk kepada zakat, wajib zakat, tetapi ke atas penjaga untuk menguruskan harta zakat tersebut. Sebagaimana yang disebut dalam satu asar, Nabi berpesan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, man wala yatiman fala falyatjirha hatta la ta'kulaha sadaqah. Siapa yang jaga anak yatim, harta anak yatim itu haruslah dikembangkan, jangan hanya dibiarkan dimakan oleh sedekah. Maksudnya habis dengan zakat ya. Maknanya kalau siapa yang jaga tu kena dikembangkan lah harta anak yatim tu. Jadi berniaga ke apakah buat apa, jangan dilaburkan, bukan meleburkan harta anak yatim. Jangan siapa yang buat macam tu dia kena ganti balik, wajib ganti balik dan sebagainya. Tapi asasnya begitulah. Maknanya setiap harta tersebut memang dikenakan zakat, dan tanggungjawab penjaga ataupun pemegang amanah atas anak-anak itu ataupun orang gila tersebut untuk bayar zakat bagi pihak mereka. InsyaAllah. Dan Ustaz, dalam berkaitan dengan orang OKU yang tidak bekerja, Ustaz, siapa pula yang perlu menanggung mereka, Ustaz? Orang OKU yang tak bekerja, golongan-golongan yang disebut sebagai al-mu'awwiqin, golongan yang tidak mempunyai keupayaan, okey. Pada asasnya mereka ini adalah tanggungjawab, tak kira termasuk anak yatim sebenarnya. Mereka ini adalah di bawah tanggungan dan tanggungjawab kerajaan yang memerintah. Ini yang sepatutnya berlakulah. Tapi berdasarkan kepada kita tengok sejarah, mereka ini juga meskipun ada keupayaan yang terhad, tapi dalam beberapa hal tetap perlu melakukan perkara-perkara yang sama seperti orang yang biasa. Contohnya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu pernah tanya kat Nabi, dia ada alasan untuk dia tak pergi solat jemaah. Nabi kata tak ada. Hang kena pergi walaupun hang buta. Hang dengar azan tak? Dengar sampai azan pergi. Sampai dia sendiri jadi muazzin. Jadi ceritanya maksudnya ada beberapa perkara yang kalau dia sendiri boleh al-kasb, boleh cari kerja dan berusaha, dia buatlah benda tu. Tapi kalau dia tak mampu dan memang betul-betul di luar kemampuan dia memang tak boleh nak buat apa, maka itu sebenarnya menjadi tanggungjawab kerajaan lah. Jadi golongan-golongan macam ni
yang tak mampu nak bekerja memang boleh mendapat bantuan. Bukan mereka yang bayar zakat, tapi mereka yang menerima zakat. Allahu Akbar. Itulah dia. Jadi tanggungjawab pertama, kalau boleh bekerja, maka boleh untuk bayar zakat, tapi kalau tidak, perlulah ada penjaga ataupun pihak kerajaan yang membantu mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Sidang betul sekalian, Ustaz, banyak kita nak bincang tentang zakat ni, Ustaz, tapi sebelum tu kita nak tamat terlebih dahulu TV3, sebab kita akan sambung perbincangan kita di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami untuk sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan fiqh zakat pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan pencerahan dan juga jawapan di setiap soalan berkaitan dengan zakat ini akan memberikan kita satu input untuk kita melaksanakan zakat itu sendiri, insya-Allah. Jadi ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi jom kita nak teruskan lagi dengan membaca soalan berikutnya untuk diberikan jawapan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni kita dengan soalan daripada saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Husni dan Luqman dan warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengeluarkan zakat adalah wajib berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' ulama yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Apakah kedudukan harta mustafad dari segi kewajipan mengeluarkan zakat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, dalam persoalan yang berkaitan dengan harta mustafad ataupun al-mal mustafad, saya suka merujuk kepada hadis man istafada malan falahu zakatuhu. Siapa yang memperolehi harta-harta yang disebut sebagai harta perolehan, harta dapatan, perolehan sebagainya, maka hendaklah dibayar zakatnya. Dalam hadis yang lain disebutkan la zakata fil malil mustafad illa an yahula alaihi al-haul. Tak ada zakat pada harta mustafad kecuali berlalunya haul. Maknanya letak syarat lah. Bila tak syarat tu maksudnya hukum tu wajib. Maknanya hukum tu wajib dengan bersyarat-syaratnya kena lalu haul. Ada yang mengatakan bahawa mal mustafad tidak tertakluk kepada haul. Ini perbincangan yang sangat panjang. Secara umumnya harta mustafad itu wajiblah zakat, dan harta mustafad ni merupakan harta perolehan, susah nak nyebutnya. Perolehan yang terdiri daripada gaji, upah, allowance, komisen, emolumen, bonus, apa lagi, banyak lagi, hasil sewaan, hibah, hadiah, pusaka, dividen yang inilah pelaburan yang patuh syariah, hasil tanaman dan sebagainya, hasil dusun, kelapa sawit, getah, semua tu hasil lah, benda yang kita dapat. Jadi benda mal-mal mustafad ni tertakluk kepada kewajipan zakat. Jadi setiap satunya secara umumnya dikategorikan sebagai kalau kita nak kira sekarang ni zakat pendapatan lah. Apa yang kita dapat tu, semua yang kita dapat, allowance, bonus, apa semua masuk dalam satu kantung.
Lepas tu kita kira daripada situ. Mana daripada situ kita kira setahun lah perbelanjaan kita apa semua tolak. Baki tu barulah dia kenakan zakat 2.5%. Jadi siapa-siapa yang dapat macam tadilah, dapat hadiah, dapat orang bagi hibah, orang mak bapak bagi allowance tiap bulan, ada anak-anak yang dapat allowance kan. Zaman sekarang ni anak-anak dapat allowance tau. Ada monthly allowances. Bila buat nakal sikit, I cut your allowance. Saya potong allowance. Jadi maksudnya macam sesuatu yang diperolehi lah. Jadi benda tu semua termasuklah juga semua perolehan apa sahaja. Tapi ini dibincangkan dalam isu yang lain. Dia panggil zakatul mahar, maknanya zakat mahar perkahwinan. Mahar perkahwinan pun kalau dapat, kalau simpan, kena buat zakat pun kan. Jadi ini adalah perbincangan yang telah pun dimurnikan oleh para ulama dan telah pun kita aplikasikan dalam kefahaman dan juga amalan semasa. InsyaAllah harta mustafad ataupun harta perolehan juga perlu dikenakan zakat. Jadi insyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan daripada saudara Izzuddin. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Yuam Rizaili Muhammad. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah jadi trend peniaga-peniaga hari ini yang membayar zakat secara harian. Contohnya sales hari ini RM1,000, maka zakat harian RM25 diasingkan dan terus dibayar zakat pada hari yang sama. Adakah sah zakat tersebut? Mohon penjelasan. Tambah satu lagi Ustaz, soalan berkaitan dengan harta yang tak dituntut Ustaz. Adakah perlu juga untuk dibayar zakat Ustaz oleh waris? Silakan Ustaz. Okey. Baik, yang pertama sekali sahabat yang bertanya Yuam, pernah terjadi trend, bukan pernah terjadi, memang sedang terjadi pun trend-trend hari ni. Orang kata kita kalau nak berniaga ni kita kena zakat dulu. Ada yang reverse zakat pula, dia bayar zakat dulu. Berapa hari ni nak untung, bayar zakat 2.5% daripada untung yang kita nak. Contoh kita nak untung RM1,000, bayar RM25 dulu. Bayar dulu, insya-Allah dapat untung RM1,000. Jangan buat macam tu. Zakat ni dia ada peraturan dia. Okey, barang siapa yang buat macam ni, dia ada dua implikasi. Implikasi pertama, kalau dia tu memang memiliki nisab, maka dia boleh bayar zakat sebelum haul. Dia ada keberoleh zakatan dia tu. Dia sudah ada kelayakan untuk berzakat sebab dia dah ada nisab. So dia boleh bayar lebih awal daripada haul. Tapi kalau dia belum ada nisab, tu kena hati-hati sebab dia belum lagi layak untuk berzakat. Dan kalau ikut syarat-syarat dalam mazhab Syafi'i tu, zakat tu tak sah lah sebab tak cukup syarat. Dia bayar dalam keadaan tak cukup syarat. Jadi kena hati-hati sikit dalam bab ni. Peniaga-peniaga jangan terlalu nampak macam kalau saya nak kata overconfident, over soleh pula dah kan. Ada syarat dia, ikutlah syarat-syarat tersebut supaya kita dapat memastikan apa yang kita buat daripada ibadah kita tu bertepatan dan sah, insya-Allah. Jadi soalan yang kedua Ustaz, yang tentang harta yang tak dituntut. Okey, harta yang tak dituntut ni dia ada beberapa hal lah. Hal yang pertama, selagi mana harta itu tak diperolehi kepada kita, dia dianggap perkara yang belum dimiliki. Okey, perkara yang belum dimiliki ni kita tak zakatlah pada dia. Kecuali apabila ia diterima. Dekat situ ada dua pandangan yang utama. Pandangan pertama mazhab Syafi'i, bila dapat saja kena bayar tahun-tahun hak lepas tu. Maknanya kalau 10 tahun, katalah zakat duit tu ada 10,000, 10 tahun darab dengan 10,000, darab dengan 2.5%, darab dengan 10 tahun. Dah lebih kurang 25% Ustaz. Maknanya macamnya begitulah, 2.5% setiap tahun. 10 tu 10. Okey. Jadi kena bayar begitu. Itu cerita dia lah. Maknanya katalah 1,000 20 10,250 darab dengan 10, 2,500. 2,500 zakat dia. Tapi kalau ikut mazhab Maliki, dia bayar sekali lah. Dia dapat tu, dia bayar sekali tu. Upon dia dapat saja, dia terus bayar. Jadi itu adalah yang kita pegang setakat ni bagi memudahkan mereka yang menerima wang
sama ada harta tak dituntut ke harta, contoh macam KWSP pun. KWSP tu bukan harta tak tuntut, tapi tak boleh nak, kita tak boleh nak bawa keluar. Jadi bila ujung tahun, bila waktu boleh bawa keluar, masa itulah baru kita kenakan zakat. Dan kita kenakan sekali saja. Betul. Teringat dulu waktu zaman-zaman kita dapat mengeluarkan KWSP itu, ramai juga orang terkenang yang culas. zaman tu ya. Dan ramai juga yang culas untuk membayar zakat pada saat itu. Bagi yang bawa keluar tu kerana tak ada sebab lah. Tak ada sebab. Kalau yang betul-betul berkeperluan tak kena zakat yang tu. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi Ustaz, satu lagi Ustaz, tambahan pada soalan berkaitan dengan kalau kita jual tanah Ustaz, adakah perolehan daripada hasil jualan tu juga termasuk dalam harta perolehan mustafad Ustaz? Mustafad, okey. Bila kita jual tanah, kita ada dua keadaan. Pertama, kita ni memang broker tanah. Memang menega, kita duk menega tanah. Okay, bila berniaga tanah, harta tanah itu menjadi stok niaga kita. Maka dia terjual ke, dia tak terjual ke, setiap tahun kita kena kira zakat dah. Okey. Tapi ada kaedah yang tertentu lah untuk harta tanah yang tertentu. Pada pandangan yang saya pernah baca, dia dikira zakat pada harga asal ianya dibeli, bukan harga semasa, selagi mana belum terjual. Okey. Kalau harga terjual, dia akan kira harga jualan lah. Okey. Baik, itu pertama. Yang kedua, kalau dia tiba-tiba jual, dapat pesaka nak jual kan. Okey, kat sini dia ada dua treatment. Pertama, kalau dia dapat harga tu dan sudah tiba waktu ataupun memang dah dekat dah, ataupun memang dia kata saya nak campurkan dengan harta semasa yang telah menanti kefarduan zakat, maka dia boleh buat macam tu. Campur sekali. Dia boleh campur sekali. Ataupun dia nak asingkan dan dia tunggu setahun. Berapa banyak baki yang ada selepas tahun, itulah yang dia zakatkan. Jadi ada dua pilihan lah yang dia boleh buat untuk dia ni. Tapi kita galakkan supaya dia bayarlah sekali dengan harta-harta yang sedia ada, sebab tak ada pun maknanya tak adalah menyusahkan. Ibadat ataupun perkara yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita ni taklah menyusahkan. Kecuali betul-betul memang kita memerlukan, itu cerita lain. Bila kita memerlukan, kita pakailah duit tu, dan baki daripada duit itulah yang kita zakatkan. Allahu Akbar. Jadi dua cara penyelesaian bagi permasalahan penjualan tanah itu sendiri, insya-Allah. Jadi mudah terjawab soalan tersebut. Ada lagi kita akan bincangkan berkaitan dengan zakat ni, namun sebelum itu kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu selepas berjeda sebentar tadi dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita memahami ilmu berkaitan dengan fiqh zakat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan juga kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipermudahkan segala urusan, dikurniakan rezeki yang berpanjangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbil alamin. Masih lagi dalam topik kita fiqh zakat. Dalam saki-baki masa yang tinggal ini, kita nak raikan lagi beberapa soalan daripada sahabat-sahabat kita. Dan soalan berikutnya daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seseorang yang diuji kanser dan tidak boleh bekerja terpaksa menjual rumahnya untuk menampung kehidupan harian dan selebihnya disimpan dalam ASB. Adakah dia juga wajibkan membayar zakat jika cukup haul? Mohon pandangan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih atas perkongsian. Silakan Ustaz. Baik. Default setting. Kita sembang default setting dulu. Default setting, siapa-siapa yang ada duit lebih daripada nisab, dia wajib zakat. Tak kira condition dia macam mana. Kita tak tengok dia tu sakit ke, dia tak sakit ke, apa ke. Asal ada duit cukup nisab, maka itu kira zakat. Baik, dalam hal yang berkaitan dengan soalan ini sebenarnya memerlukan kepada fatwa baru ataupun kita panggil pandangan yang barulah dalam syarak. Sama ada sakit yang kita panggil terminal seumpama ini boleh kita kategorikan sebagai keadaan yang menyebabkan dia tak kena zakat. Sebab ada orang kena sakit kanser ke terminal ke, tapi memang dia kaya. Dan perbelanjaan dia tidak menghabiskan nisab dia. Okey. Kita kena tengok keadaan. Kalau perbelanjaan dia menghabiskan nisab dia, maksudnya ialah saya tahu perbelanjaan kanser memang tinggi.
Kita pun ada baru ni menerima juga, ada kawan kita telefon, habaq kata belanja kanser 6,000. Allah, kita dengar tu pun kita rasa macam ni mana, kalau kita sendiri pun mana nak cekau duit ni kan. Jadi kita fahamlah dari sudut itu, barangkali pengecualian daripada zakat boleh diberikan kepada mereka yang mempunyai sakit yang begini. Tapi mohon tuan-tuan jangan terus pakai pandangan saya ini pandangan peribadi saya, tetapi ia perlu difatwakan untuk berkaitan dengan golongan yang sakit dan tidak mempunyai sumber pendapatan lain kecuali apa yang disimpan sahaja, dan perkara tersebut berkaitanlah dengan dia punya keperluan dan sara hidup dan sebagainya, dan dia tidak mampu untuk bekerja. Barangkali ada satu lagi kaedah, mungkin dia boleh memohon bantuan zakat. Dia pohonlah bantuan zakat tu bagi kat dia, tapi bila hujung tahun dia ada lebihan, walaupun dia tu sebagai seorang yang menerima zakat, tapi kalau dia ada duit lebih yang tu, dia zakatlah. Itu hak tanggungjawab dia. Tapi dia tak terima zakat disebabkan oleh dia sakit tu, boleh tak? Kita boleh consider lah sebagai perbelanjaan dia jatuh kepada golongan. Jadi orang tanya, kalau dia dah miskin, siapa nak bayar zakat? Jadi itulah yang perlu kita buat satu ketetapan. Sebab apa? Sebab default setting yang saya sebut tadi, hukum asas wajibnya siapa saja yang memiliki nisab, maka dia dia kena zakat, kecuali ada terbukti hutang-hutang yang boleh mengurangkan pembayaran zakat ataupun nisabnya, ataupun tanggungjawab yang mengurangkan nisab. Insya-Allah. Jadi itulah dia, perlu ada satu pandangan ataupun fatwa yang baru berkaitan dengan hal tersebut. InsyaAllah akan diambil cakna oleh pihak-pihak yang tertentu dan juga pihak-pihak yang terbabit, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil talian Ustaz. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam, saya Ismail Ali daripada Kuantan. Ya, Tuan Ismail, apa khabar? Alhamdulillah, apa khabar Da'i dan Ustaz? Alhamdulillah. Seperti biasa, Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ini. Kita nak menyambut puasa. Ya, sama-sama kita, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, soalan saya macam ni Ustaz ya. Yang pertama, saya ada dua sebenarnya. Pada soalan tu hampir-hampir sama, tapi yang pertama macam ni. Saya layak untuk bayar zakat. Contohnya lah, seperti saya tak payah contoh orang lain contohnya. Lepas tu, pada masa sekarang dah masuk bulan 3. Kami dah masa nisab sepatutnya bulan 2 datang bulan 3 dan kiraan sebelum ni, tetapi zakat tu mungkin sampai 5,000. Tiba-tiba untuk sampai bulan ini kita ada masalah yang perlu diselesaikan, dan duit zakat itu telah digunakan untuk perkara yang tak dapat dielakkan, dan zakat tidak dapat diberikan. Dan bolehkah kita perlu mengumpul balik duit jumlah yang kita tahu untuk mengeluarkan zakat tu bulan-bulan akan datang? Contohnya lepas bulan 8 nanti saya ada 2,500. Saya angkat duit zakat saya 2,500, dan sebelum bulan 12 untuk mengakhiri tahun ini saya bayar lagi 2,500 untuk zakat tahun lepas yang berjumlah 5,000 tu. Dan yang keduanya, apakah dari segi hukum Islam ataupun hukum zakat ni, sekiranya kita tidak mampu juga untuk tahun ni untuk bayar zakat tahun lepas disebabkan faktor-faktor tadi tu, adakah kita perlu bayar untuk tahun akan datang tu double contohnya? Okey. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Ismail. Dua soalan yang sebenarnya ada dan satu soalan. Dia hubung kait. Saya jawab yang nombor 2 dulu. Zakat tak ada double-double. Tak ada double. Berapa yang kita tertinggal ataupun kita tidak menunaikannya, hanya dikenakan sekadar yang kita tak tunai tu. Maknanya kalau tahun lepas lupa kira balik, zakat kita sepatutnya bayar 500. Bayarlah tahun ni 500, dia tak jadi 1,000. Tak macam fidyah kan? Tak macam fidyah. Fidyah tu pun ada pandangan-pandangan kata tak digandakan. Cuma perbahasan itu perlu difahami bahawasanya fidyah itu dikenakan nilai yang serupa. Yang itulah yang orang duk ingat kata benda tu ganda sebenarnya. Okey. Baik, itu soalan kedua. Soalan pertama, jika penggunaan dia tu penggunaan yang memang bukan disengajakan, maksudnya bukan sengaja macam kita sebut dalam awal perbincangan tadi, bukan sengaja nak lari zakat, okay, dan memang real belum lagi sampai hauliah, tapi tiba-tiba dah kena pakai. So ini bagi masalah ni
dia taklah perlu ganti. Maksudnya zakat tu tak perlu gantilah. Persoalan dia dah sampai haul. Dia tangguh, tiba-tiba ada pakai. Tangguh dulu boleh pakai. Tangguh dulu. Okey, jadi penangguhan tu bila dia tangguh kewajipan, maka kewajipan tu masuk dah. Masuk waktu dah. Lepas tu tiba-tiba dia tak dapat nak buat. Maka yang tu dia kena tangguh. Yang tu dia kena tanggung pada tahun yang seterusnya. Kalau dia tak mampu, tertanggung lagi atas zimmah dia untuk gantikan zakat yang telah tertinggal tu sekiranya dia lapang untuk melaksanakan. Lapang tu maknanya ada keluasan dari sudut keuangan dan kemampuan untuk bayar zakat. InsyaAllah. Jadi dalam permasalahan Tuan Ismail tadi tu, dia tak perlulah Ustaz. Tak perlulah kalau dia pasal belum sampai haul. Kalau dah sampai haul dah, itu pandangan yang setengah-setengah ulama kata bila dah sampai kita tak bayar. Dan penangguhan tu, tengok juga penangguhan tu kenapa. Ada yang memerhatikan pula aspek penangguhan. Tangguh pasal apa? Tangguh pasal mungkin tak ada kecairan. So tu cerita lain. Tapi ini kalau sengaja tangguh, memang dah wajib dah pun, maka kewajipan itu telah pun masuk waktu dia. InsyaAllah. Mudah-mudahan terjawab soalan dan juga pencerahan kepada Tuan Ismail kita. Ya, insyaAllah Ustaz, kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz, dan juga mungkin soalan ini juga boleh menjadi satu kesimpulan kita Ustaz untuk episod kali ini, iaitu daripada Puan Juhara Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah zakat diberikan kepada non-Muslim? Dan soalan kedua, bolehkah zakat diberikan kepada mangsa banjir yang kehilangan tempat tinggal serta kerosakan harta benda? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik. Yang pertama, boleh tak zakat kita bagi kat non-Muslim? Ataupun kita bagi bagi kepada non-Muslim. Dalam hal ini, kita tengok kepada perbahasan zakat kepada golongan mu'allaf, dan mengikut daripada polisi yang dikeluarkan ataupun garis panduan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, memang ada peruntukan zakat boleh diberikan kepada non-Muslim berdasarkan kebijaksanaan dan hikmah majlis agama ataupun pihak yang berwajib lah. Tetapi sekiranya masih ada golongan Muslim yang memerlukan, maka kita tidak akan berikan. Kita utamakan kepada golongan Muslim dan golongan mu'allaf yang telah memeluk agama Islam. Contoh yang non-Muslim ni, contoh kita pergi berdakwah ke perkampungan orang asli, mereka belum masuk Islam. Jadi cara dakwah itu, kaedah itu, dan mereka nak pujuk mereka itu, yang tu kita berilah. Ataupun orang-orang yang bukan Muslim yang terlibat dalam contohnya dalam macam berkait dengan soalan kedua, bencana, kan? Bila kita datang bagi orang Islam, kawan ni tak bagi, ada kesian ada kan, bagilah, kita bagilah. Yang tu sebagai siasah, kebijaksanaan siasah dan juga dakwah. Okey. Kalau tengok dalam sejarah, Nabi pernah bagi kepada non-Muslim, tapi itu tertakluk kepada kebijaksanaan dan juga keputusan pihak berwajib lah. Dan yang kedua, boleh zakat diberikan kepada mangsa banjir, ya, di bawah golongan gharimin berdasarkan hadis Qabisah bin Mukharik Al-Hilali radhiyallahu taala anhu memasukkan golongan-golongan al-gharimin ini antaranya adalah orang yang ditimpa bencana, sama ada bencana alam ataupun bencana yang memusnahkan harta dia. Maka ada dua kategori. Satu, memusnahkan harta dia terus, maka dia ni memang dia anggap asnaf lah dan masuk bawah gharimin. Yang satu lagi, hartanya mungkin tak musnah terus ataupun musnah terus, tapi dia ada harta lain. Dia hanya menerima zakat pada ketika bantuan itu diberikan. Contoh macam banjir kan, ada orang kaya, ada orang tanya, ni bagi kat orang kaya, contohlah, tak kala pegawai zakat datang bawa bot ambil rumah orang miskin, orang kaya, tak apa, hampa pandai-pandai lah, hampa kaya, kami tak boleh bantu pasal hampa kaya. Tak boleh lah. Dalam keadaan terdesak begitu, itu pada ketika dia kena bencana, itu kita boleh bantu, bagi makan, bagilah bantuan-bantuan ketika itu. Tapi untuk dia hidup kemudiannya,
Itu tak payahlah pasal dia kaya kan. Tapi untuk orang yang memang betul hancur, harta dia habis, dia pun tak ada keupayaan, maka di situ boleh dibantu secara berterusan. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Ustaz. Sedikit kesimpulan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, fiqh zakat, dan juga boleh Ustaz rangkumkan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa ringkas. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minal rasyidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami cinta kepada keimanan, jadikanlah kami cinta kepada perkara-perkara yang membawa kebaikan, jadikanlah kami ini jujur dalam perbuatan, tulus dalam perkataan, dan ikhlas dalam segala amal dan ibadat dan segala perkara yang dikerjakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami benci kepada kekufuran, perkara-perkara yang membawa kepada kemaksiatan, kefasikan dan juga keburukan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang bertanggungjawab terhadap harta kami. Ya Allah, harta kami yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana dalam harta tersebut terdapat tanggungjawab, ya Allah, tanggungjawab dan hak yang sewajarnya kami tunaikan. Ya Allah, jauhkanlah sifat kikir, sifat kedekut dalam hati dan jiwa kami. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan segala tuntutan, dan juga berikanlah kepada kami keikhlasan dalam menunaikan ibadah zakat yang telah Engkau fardukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah harta kami yang telah kami tunaikan zakatnya, dan jaga serta pelihara harta-harta yang masih kami tinggalkan, supaya dapat kami melaksanakan kewajipannya pada masa-masa yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa juga perkongsian ilmu untuk kami semua. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz. Amin. Sama-sama Ustaz ya. dalam kesihatan untuk terus menyampaikan ilmu buat kami semua, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Anas dan juga ahli panel kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail, yang akan bincangkan topik berkaitan dengan ibadah, yakni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dan Luqman di kesempatan ini mengucapkan salam Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Ramadan pada kali ini menjadikan diri kita lebih dekat satu tangga lagi untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Saya Luqman, mohon maaf sekiranya terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersalah tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.